Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi sebelum saya mulakan live hari ini, ya, saya nak beritahu bahawa hari ini saya akan buat dua live. Ya. Satu berkenaan dengan isu apa yang sedang diperkatakan oleh sesetengah pihak, ya, yang mengesyaki bahawa kerajaan mungkin sengaja menyebabkan rakyat marah. So itu kita akan bincang dalam live hari ini, ya, iaitu syak, malah ramai yang mengesyaki, ya, kerajaan sengaja menjadikan rakyat marah, dan mengapa, apakah motif kerajaan menjadikan rakyat marah. So itu kita akan bincangkan sekarang, dan sejurus selepas saya habis live ini yang saya akan cuba ringkaskan, saya akan buat satu lagi live dalam tempoh 10 minit selepas live ini, di mana kita akan bincangkan pula, ya, dakwaan Najib berhubung dengan projek Kent City yang kononnya telah dibatalkan oleh kerajaan Pakatan Harapan. Dan sekali lagi Najib kantoi, sah menipu, sah memfitnah, dan apa cerita sebenar berhubung projek Canal City ini akan dibincangkan dalam satu live selepas ini. Jadi ada dua live berturut-turut, ya. Jadi selepas live ni ada satu lagi live, jangan ke mana-mana. Dua-dua live ni penting, saya akan cuba ringkaskan setiap satu. Jadi saya mulakan live ini dengan satu topik menarik yang menjadi sebutan ramai pihak, ya. Orang kata takkan kerajaan sekarang ni begitu bodoh, sebab banyak benda yang dilakukan dikatakan bodoh, dikatakan tidak masuk akal, ya. Mereka beritahu takkan kerajaan tak faham benda-benda mudah, benda-benda logik, ya, yang semua orang tahu perlu dibuat tapi dia tak tahu nak buat, ya. So itu saya akan bincangkan sekarang, dan kemudian kita akan kembali untuk live kedua. Baik, benarkah kerajaan pimpinan UMNO, PPBM dan PAS, ya, sengaja memarahkan rakyat? Dan jika benar, apakah motifnya? Baik, mula-mula saya nak menjawab kepada isu yang hangat diperkatakan, iaitu kerajaan ini tidak mampu berfungsi. Okey. Now, kerajaan ni saya dah beritahu berulang kali dan saya ringkaskan, sememangnya sukar berfungsi sebab gerombolannya, alim-aliman yang ada ni semenjak langkah Sheraton ni mendapat jawatan dan kedudukan semata-mata untuk mempertahankan sebuah kerajaan yang rapuh, teramat rapuh. Dan segala yang dilakukan adalah bagi mengelakkan daripada kerajaan ini tumbang. Jadi bila satu-satu kerajaan itu rapuh, jadi fokus utama kepimpinannya adalah untuk kekal kuasa, ya. Dan kita sedia maklum, sejak langkah Sheraton sampai hari ini, untuk memastikan kerajaan rapuh ni tidak tumbang, jadi kepimpinan kerajaan dan Perdana Menteri mengagihkan jawatan, menyogok jawatan dan kedudukan kepada seramai mungkin ahli parlimen. Justru jika satu-satu kerajaan ditubuhkan atas dasar sogokan wang, kuasa dan kedudukan, maka bertambahlah lagi, ya, motivasi bagi ahli-ahli parlimen ini untuk mendapatkan wang, kuasa dan kedudukan. Fokus mereka adalah terhadap kelangsungan politik mereka, kelangsungan kedudukan mereka, kelangsungan kuasa mereka. Jadi amat sukar bagi mereka memberi perhatian kepada perkara-perkara lain. Malah ramai yang duduk dalam jawatan tertentu, dalam kedudukan tertentu, tidak layak, ada pihak yang lebih layak tetapi tidak diberi peluang, kerana kerajaan nak pastikan ahli-ahli parlimen ni tidak menyebabkan kerajaan tumbang. Jadi itulah punca utama krisis-krisis yang melanda
semenjak langkah Sheraton yang memudaratkan rakyat, memudaratkan ekonomi negara, memudaratkan politik negara, memudaratkan sosial negara, memudaratkan kesihatan negara, dan rakyat buat tak indah. Rakyat terus dipersalahkan seperti yang diberitahu oleh Tamrin Ghaffar baru ni. Rakyat terus dipersalahkan. Ya. Dan segala apa propaganda yang boleh dimainkan untuk mengalihkan perhatian rakyat akan dimainkan. Dan satu contoh propaganda yang terbukti palsu baru-baru ni adalah propaganda Najib, kononnya banjir Selangor teruk sebab projek Canal City. Nah, itu yang saya akan dedahkan dalam live selepas live ini. Okey, baik. Jadi sekarang ni orang bertanya, mungkinkah apa yang dilakukan oleh Khairi Jamaluddin, Ismail Sabri dan menteri-menteri yang memang terang-terang membuat benda-benda bodoh tidak masuk akal, yang menyebabkan rakyat marah, makin marah, makin marah, makin marah. Benarkah ini disengajakan? So saya dah cerita, memang kerajaan sukar berfungsi dengan baik. Jadi dari satu sudut, bukannya niat kerajaan nak bagi dia orang marah. Memang kerajaan ni tidak boleh berfungsi dengan betul. Tambahan pula, puak-puak yang duduk dalam kerajaan ni, iaitu UMNO, PPBM dan PAS, terang-terang bertelagah, terang-terang berperang di pilihan raya negeri Melaka baru-baru ni, dan mereka tidak mungkin boleh bersekutu dalam kerajaan. Maka sandiwara yang ditimbulkan kononnya mereka ni satu keluarga ni bohong. Macam mana boleh menteri PPBM dan UMNO dan PAS ni bekerjasama dengan baik, sedangkan mereka memaki satu sama lain, menghina satu sama lain di umum, bercakaran tak tentu hala, ya, dan bergaduh di Melaka. Jadi di situ juga ini ketidakupayaan kerajaan ini berfungsi dengan baik, menangani krisis dengan baik adalah sesuatu yang tidak boleh diubati. Tetapi ada juga kemungkinan benda ini disengajakan. Ya. Sebabnya kalau saudara-saudari masih ingat di PRU 14 dulu, ya. Di PRU 14 dulu kemarahan rakyat memuncak disebabkan kos barang meningkat, kos sara hidup meningkat, disebabkan skandal 1MDB, disebabkan pemimpin-pemimpin UMNO sentiasa menonjolkan diri mereka sebagai serba mewah, termasuk Rosmah Mansor, disebabkan juga ya kleptokrasi, ya, kerajaan kleptokrasi. Kesemua ni menyebabkan rakyat amat marah, maka mereka turun ramai-ramai untuk mengundi. Dan apabila mereka turun ramai-ramai untuk mengundi, Barisan Nasional kecundang. Kini Barisan Nasional tahu dia tidak boleh menang PRU 14. Okey, dan di Melaka saya dah cerita berulang kali, Barisan Nasional menang tipis di 12 kerusi dengan majoriti kurang 1000 disebabkan penurunan dalam bilangan yang kurang mengundi. Penurunan besar 20%. Sebab rakyat turun mengundi, yang keluar mengundi ni berkurang sebab mereka boikot. Mereka tertunggu PRU 15. Tapi ada lagi satu sebab, iaitu mereka tidak ada pilihan. Mereka lihat ada Barisan Nasional, mereka tak nak Barisan Nasional. Mereka lihat ada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan lah ni dikenali sebagai proksi Barisan Nasional kerana dia tanda tangan MOU, dia beri nyawa kepada kerajaan yang dia sendiri kata gagal. Jadi bila mereka lihat tidak ada alternatif lain, blok ketiga tidak turun. Jadi atas dasar itu kuranglah yang keluar mengundi. Tetapi bila kurang keluar mengundi, khususnya di negeri Melaka yang dah berpuluh tahun ya Barisan Nasional pegang, maka ianya memihak kepada Barisan Nasional sebab penurunan pengundi mendadak. Jika ini adalah pilihan raya umum, dan andai kata pilihan raya negeri Melaka berlaku serentak dengan pilihan raya umum dan ada blok ketiga, ramai yang keluar mengundi, Barisan Nasional akan kena teruk. Jadi Barisan Nasional sedia tahu dia akan kena teruk pada PRU 15. PH sedia maklum dia akan kena teruk pada PRU 15, khususnya PKR. Mungkin akan lenyap terus. Dan Perikatan Nasional tahu dia akan kena teruk pada PRU 15.
Barisan Nasional tahu kalau jumlah kerusi yang dia akan perolehi dalam PRU15, kalau campur dengan jumlah kerusi PH pun, dia tak mampu bentuk kerajaan kerana banyak kerusi juga akan pergi kepada blok ketiga. Jadi, dia tak boleh bentuk kerajaan, jadi akhirnya semua kena berunding dengan blok kuasa ketiga. Okey. Jadi, benda ni dia dah tahu. Tetapi, apa yang Barisan Nasional turut tahu adalah rakyat dah muak. Rakyat dah marah, rakyat dah fed up. Sebab PRU14 mereka cukup marah, mereka turun ramai-ramai. Tetapi ini berlaku. Kerajaan tumbang menerusi pintu belakang. Ya. Jadi rakyat pada setengah pihak, kalau kita dah marah, kita keluar ramai-ramai pun benda ni akhirnya terjadi. Jadi buat apa nak mengundi lagi? Jadi atas dasar itu, oleh kerana Barisan Nasional tahu dia akan kena teruk, tapi dia nak sekurang-kurangnya kalau dia boleh tingkatkan sedikit bilangan kerusi yang dia boleh dapat, mungkin jumlah kerusi dia campur jumlah kerusi PH boleh bentuk kerajaan. Kebarangkalian benda ni berlaku amat tipis, tetapi tak salah cuba. Jadi itu cara dia fikir. Sebab memang kita nak kena teruk, sekurang-kurangnya kita boleh meningkatkan kemungkinan kita dapat lebih kerusi. Jadi saya difahamkan perbincangan sebegini sedang dijalankan, dan salah satu perkara penting untuk menyebabkan rakyat frust sampai tidak keluar mengundi ialah memarahkan mereka. Jadi benar atau tidak, itu adalah satu kemungkinan yang saya sendiri difahamkan sedang dibincangkan oleh Barisan Nasional. Sama ada teori ini benar atau tidak, Barisan Nasional pun dia sebenarnya dia tak tahu teori ini benar atau tidak. Tapi yang dia tahu, lagi kurang mengundi, keluar mengundi, kemungkinan Barisan Nasional dapat kerusi lebih bertambah. Okey. Jadi nasihat saya kepada semua pengundi ialah pada PRU15 keluar beramai-ramai. Keluar beramai-ramai mengundi dan sebarkan mesej ini. Ya, kerana prestasi Barisan Nasional sememangnya dah turun berbanding PRU14. Jadi jika ramai keluar mengundi, banyak kerusi akan pergi ke blok ketiga. Jadi BN dengan PH tak mungkin bentuk kerajaan. PKR akan kena teruk, DAP akan turun sedikit prestasi dia, BN akan kena teruk. Jadi dia tidak mungkin bentuk kerajaan, dan Kingmaker ialah blok ketiga. Dan kita sudah tahu calon-calon blok ketiga akan tanda tangan perjanjian, mereka tidak akan lompat parti, dan kesemua ni akan menstabilkan sedikit politik negara. Okey. Jadi ramai-ramai keluar mengundi. Ya. Sebab ada kemungkinan benda ni disengajakan. Ya. Cuba lihat akta yang cuba dimasyurkan oleh Khairi Jamaluddin. Sampai bila dapat tentangan, dia tak berani nak bentang. Mengapa dia tak berani nak bentang? Bukan sebab dengar suara rakyat. Kalau bentang, lepas tu masuk fasa undi, kalau kalah undi, itu serupa dengan undi tidak percaya terhadap Ismail Sabri. Jadi Ismail Sabri wajib letak jawatan atau menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Sebab itu tak berani bentang. Ya. Kemudian lihat cara dipaksa, ya, vaksinasi dos penggalak. Saya bukan menentang vaksinasi dos penggalak. Malah saya pun dah masuk appointment nak disuntik untuk dos penggalak. Tapi itu bukan halnya. Lihat cara dia paksa. Dan logik-logik yang diketengahkan bercanggah dengan apa yang telah diputuskan oleh WHO, apa yang telah diumumkan oleh WHO. Dan tidak sebenarnya berpaut kepada sains. Saya saintis, saya tahu. Ya, bukannya saya menentang vaksin. Saya dah beritahu. Saya pun dah register untuk dos penggalak. Ya, so ini yang kita lihat banjir. Ya, kenyataan demi kenyataan demi kenyataan oleh menteri-menteri, termasuk Ismail Sabri yang tidak masuk akal. Pendedahan Menteri Besar Selangor berhubung cara Ismail Sabri cuba lepas tangan sampai hari ini tidak disangkal oleh Ismail Sabri.
kelakuan menteri-menteri kita. Kalau kita lihat Faizal Azumu, kenyataan dia berat hati, dia balik, tak masuk akal. Kemudian dia balik terus pergi lakukan kerja-kerja membersih dan sebagainya, tak kuarantin ke? Lepas tu Faizal Azumu, kalau kita lihat pada ketika banjir berlaku, dia sebenarnya ada di negara ini, malah dia boleh buat majlis pelancaran, ya, majlis pelancaran sukarelawan, yang memang perkara yang tidak masuk akal kerana orang tengah seksa, dia buat majlis. Kemudian saya nak tanya, kalau benar dia ni prihatin, mengapa keluar negara, mengapa memohon untuk keluar negara, dan bagaimanakah Ismail Sabri boleh luluskan permohonan itu, permohonan untuk Faizal Azumu dan beberapa menteri lagi, ya. Bantuan lambat, kalau ada bantuan pun cara penyampaiannya ni menyebabkan orang syak bahawa Ismail Sabri sengaja sabotage, ya. Jadi semua ini berlaku. Yang lagi seorang tu Rina Harun, cara kementerian mempertahankan dia tu memang pelik, ya. Cara pihak-pihak tertentu mempertahankan dia memang pelik, jadi bahan gurauan, ya. So kita nak sekarang ni, kita nak bertanya, benarkah mereka sengaja memarahkan rakyat? Saya tak tahu, dan saya difahamkan Barisan Nasional pun tak tahu. Kalau teori bahawa jika rakyat lebih marah, mereka kurang akan keluar mengundi kerana mereka lihat PRU14, bila mereka marah mereka keluar mengundi, akhirnya benda jadi dalca juga. Teori ini mereka sendiri tak tahu, tapi tidak ada apa-apa yang boleh dirugikan. Itu cara pemikiran mereka, ya. Tidak ada apa-apa yang boleh dirugikan. Memang dah nak kena teruk, tapi andai kata boleh berkurangkan jumlah yang keluar mengundi itu, meningkat sedikit perolehan kerusi Barisan Nasional. Ini yang perlu dielak. Jadi PRU15 ni, saya minta ramai-ramai secara berjemaah tularkan hashtag undi now or never, ya, hashtag undi now or never. Lepas tu hashtag PRU15 keluar undi beramai-ramai. Tularkan benda ni. Kita nak pastikan seramai mungkin keluar mengundi dalam apa jua keadaan. Kalau ada dicadangkan nak buat undi pos dan sebagainya, kalau boleh elak, tak payah undi pos, terus keluar mengundi. Kita tak tahulah bila PRU15 nak diadakan. Tapi apabila ianya diadakan, ramai-ramai keluar mengundi. Kita cuba target cecah 90% yang keluar mengundi. Habis kena Barisan Nasional. Memang kena PH. Memang kena MP-MP yang tidak berguna. So ini menjadi peluang untuk membawa pembaharuan. Ini yang tidak dikendaki oleh Barisan Nasional. Sebab cuba fikir, tak logik mereka ni sedangkal ini. Atau kalau nak guna perkataan yang buruk sikit, sebodoh ini. Tidak mungkin, ya. Melainkan ada udang di sebalik batu. So itu sahaja saya nak jawab pesan di sini. Jadi saya akan luangkan 5 minit untuk jawab soalan, sebab selepas ni saya akan hentikan live ini dan saya akan mulakan satu live baru dalam tempoh 5 atau 10 minit selepas live ini, di mana saya akan dedahkan penipuan Najib berhubung projek Canal City yang kononnya menjadi punca banjir di Selangor Teruk. So jadi pastikan anda menonton live selepas ni, ianya menarik. Dan saya ada menulis artikel berhubung perkara ni, di mana Najib Kantoi, itu bahagian 1. Selepas ini saya akan keluarkan bahagian 2, iaitu pendedahan oleh bekas Menteri Besar Selangor, iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim, iaitu Faikah Hussein, di mana Faikah telah mendedahkan perkara sebenar yang gagal dijelaskan oleh Najib. Pendedahan ni anda boleh baca, saya akan terbitkan malam ni di blog thethirdforce.net, ya, thethirdforce.net.
Jadi ada apa-apa soalan? Hamdan Pakoy, ingat ya kawan-kawan, fitnah akhir zaman cukup-cukup dahsyat, dan jangan pula kita menjadi pengikut Dajjal. Saya tak tahulah yang ni ditujukan kepada siapa. Bila saya kata Najib fitnah dulu, saya buat laporan polis. So saya bukannya sekadar bercakap lah, ya. Sebab saya boleh secara berani beritahu di sini sejelas-jelas mungkin berdasarkan satu dua insiden, termasuk insiden yang mana saya dah buat laporan polis. Bagi saya, Najib sah kaki fitnah dan penipu besar. So saya rasa tak ada ni, semua tertunggu-tunggu live kedua. Jadi saya rasa saya pergi je ke live kedua ni dalam 10 minit. Jadi semua yang ada sekarang ni kembali 10 minit selepas ini, di mana saya akan buat pendedahan berhubung dengan tang mana Najib menipu, berhubung projek Canal City, dan satu pendedahan mengejutkan oleh Ketua Audit Negara, iaitu 6, tak silap saya, kolam yang jadi tadahan air banjir, untuk mengelakkan banjir, takungan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur telah diluluskan bagi pembangunan. Cuba minta Ismail Sabri jelaskan, cuba minta kerajaan jelaskan, adakah itu sebabnya Kuala Lumpur banjir teruk? Cuba minta mereka jelaskan. Dan perkara ni tidak disentuh oleh Najib. Najib ni kaki putar alam, suka alih perhatian, dan hari ini kita akan kantoikan Najib. Dan artikel yang berkaitan telah saya tulis di thethirdforce.net, anda boleh baca. Dan malam ni saya akan dedahkan pendedahan daripada Faikah Hussein, iaitu penolong, bekas Menteri Besar Selangor Khalid Ibrahim. Dan perkara ni sebenarnya dibawa kepada perhatian saya secara langsung oleh pihak berkenaan, oleh seorang lagi penolong, Khalid Ibrahim, yang telah membawa kepada perhatian saya pendedahan Faikah Hussein. So sekian sahaja untuk live ni, dan kita akan berjumpa dalam 10 minit lagi untuk live kedua, di mana berhubung dengan pendedahan saya. Sekian.